Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama cikgu untuk mata pelajaran matematik tahun 3. Dan pada kali ini kita akan melihat pada tajuk operasi bahagi. Boleh rujuk buku teks muka surat 66. Standard pembelajaran untuk kali ini ialah menyelesaikan ayat matematik bahagi bagi sebarang nombor dalam lingkungan 10,000 dengan nombor 1 digit, 10, 100 dan 1000. Semua telah bersedia? Jom kita mulakan. Kita lihat contoh yang pertama. 63 bahagi 3. Apabila dibahagikan dengan 3, bermakna perlu bina jadual sifir 3. Cikgu cadangkan bina jadual sifir 3 seperti ini, di mana pada jadual sifir tersebut ada perkataan atas dan bawah. Untuk atas, tulis nombor 1 hingga 9, manakala untuk bawah merujuk kepada sifir 3, iaitu 1 darab 3, 3, 2 darab 3, 6, 3 darab 3, 9 dan seterusnya. Kemudian kita lukis. Ya, simbol seperti ini. Ini merujuk kepada simbol untuk operasi bahagi kaedah bentuk lazim. Di sini pastikan sedikit lengkung. Dan di sini ialah garisan lurus. Kemudian tuliskan nombor 63 di bahagian dalam, manakala 3 ditulis di bahagian luar. Seterusnya, bina satu garisan putus-putus untuk memisahkan antara 6 dan 3. 6 berada dalam satu bilik dan 3 berada dalam satu bilik yang berlainan. Setiap digit berada dalam bilik yang berasingan. Tidak boleh berkongsi bilik. Satu digit untuk satu bilik. Okey, seterusnya. Di sini, bahagian sini kita kenali sebagai atas. Bermakna di bahagian ini, nombor yang akan ditulis di bahagian atas ini antara 1 hingga 9. Manakala di kawasan ini pula merujuk kepada bawah. Bermakna di bahagian ini, nombor 3, antara nombor 3 hinggalah nombor 27 akan ditulis di bahagian ini. Baiklah, sekarang kita lihat pada bilik yang pertama. Bilik yang pertama ini ada digit 6. 6 ini berada di bahagian bawah. 6 bahagi 3. Seterusnya kita akan lihat pada jadual sifir di bahagian bawah. Kita akan cari digit 6 di bahagian bawah. Ya, ini dia 6. Pastikan kamu cari di bahagian bawah kerana ini merupakan bahagian bawah. Jangan cari 6 di bahagian atas. Okey, jadi di bahagian bawah ini kita cari digit 6. Bawah cari 6. Ya, ada digit 6. Apakah atasnya? Digit atasnya? Digit atasnya ialah 2. Jadi kamu tulis 2 di bahagian atas. Dan tulis 6 di bahagian bawah. Kemudian, dua-dua nombor ini kita tolak. 6 tolak 6. Jawapannya ialah sifar. Dan turunkan 3 di sebelah sifar. Nombor ini dibaca atau disebut 3. 3 bahagi 3. 3 berada di bahagian bawah. Kita cari 3 di bahagian bawah. Ya, ada 3. Apakah digit di atasnya? Di atas ialah digit 1. Maka tulis 1 di bahagian atas. Dan sekali lagi tulis 3 di bahagian bawah. Tolakkan dua nombor ini. 3 tolak 3. Jawapannya ialah sifar. Dan sifar ini kita turunkan sahaja. Bermakna 63 bahagi 3. Jawapannya ialah 21. Lihat pula soalan yang kedua. 45 bahagi 3. Masih lagi sifir 3. Jadi kita bina jadual sifir 3 seperti tadi. Okey, kemudian kita buat simbol untuk bahagi bentuk lazim. Dan di sini nombor yang perlu ditulis di sini ialah 45. Dan di bahagian luar
nombor 3. Langkah seterusnya, bina satu garisan putus-putus untuk membina bilik. Bilik untuk digit 4 dan bilik untuk digit 5. Okey, kemudian 4 bahagi 3. Kita ambil terlebih dahulu digit untuk bilik yang pertama. 4 bahagi 3. 4 berada di bahagian bawah. Kita cari 4 di bahagian bawah. Tidak ada 4. Yang ada 3, kemudian 6. Jadi, di sini kamu perlu ambil nombor yang kurang daripada 4. Tidak boleh ambil nombor yang lebih daripada 4. Tidak boleh ambil 6. Kamu mesti ambil 3 kurang daripada 4. Okey, di bahagian atas ialah 1. Bermakna tulis 1 di bahagian atas dan di bawah ialah 3. Kemudian tolakkan dua nombor ini. 4 tolak 3 sama dengan 1. Seterusnya, turunkan 5 di sebelah 1 dan nombor ini disebut sebagai 15. Kita cari lagi di bahagian bawah. 15 di bahagian bawah. Ya, ada 15. Apakah digit di atasnya? Di atas ialah 5. Maka tulis 5 di bahagian atas dan sekali lagi tulis 15 di bahagian bawah. Tolakkan kedua-dua nombor ini. Maka hasilnya ialah 0. Dan jawapan bagi soalan 45 bahagi 3 sama dengan 15. Kita teruskan lagi dengan soalan yang ketiga. 628 bahagi 4. Perhatikan di sini. Bahagi 4 bermaksud perlu bina jadual sifir 4. Atas, bawah. Ini ialah jadual untuk sifir 4. Dudara 4, 4, dudara 4, 8, dudara 4, 12 dan seterusnya. Kemudian, tersalin soalan 628 ini tulis di bahagian dalam dan 4 ini ditulis di bahagian luar. Sekarang, berapakah bilik yang ada untuk soalan ini? Ya, bilik pastinya akan ada 3 kerana ada 3 digit di bahagian dalam ini. Kita bina garisan putus-putus. Bilik yang pertama, digit 6. Bilik yang kedua, digit 2. Dan bilik yang ketiga, digit 8. Ingat ya, setiap digit akan berada dalam satu bilik yang berasingan. Tidak boleh berkongsi bilik. Baiklah, seterusnya kita lihat bilik yang pertama, digit 6. 6 bahagi 4. 6 di bahagian bawah. Kita cari 6 di bahagian bawah. 6. Tidak ada 6. Yang paling hampir dengan 6 ialah 4. Bolehkah kita mengambil 8? Tidak boleh kerana 8 ini lebih daripada 6. Perlu ambil nombor yang kurang dari 6. Bermakna 4 nombor yang kita akan tulis di bahagian bawah sini. Dan di atas ialah 1. Di atas 1, di bawah ialah 4. Yang paling hampir dengan 6 tadi ialah 4. Dan kemudian kita tolakkan kedua nombor ini. Maka jawapannya ialah 2. Seterusnya, turunkan 2 di bilik yang kedua ini di sebelah jawapan tadi. Maka ini ialah nombor 22. Kita cari lagi 22 di bahagian bawah. 22. Tidak ada 22. Yang paling hampir ialah 20. Ingat ya, tidak boleh ambil 24 kerana 24 lebih daripada 22. Mesti ambil nombor yang kurang daripada 22. Jika tidak ada 22, pastikan ambil nombor yang kurang dari 22 ya. Maka kita akan ambil nombor 20. Dan di bahagian atasnya ialah 5. Maka tulis 5 di bahagian atas dan di bawah tulis 20. Yang hampir dengan 22 tadi ya. Kemudian tolakkan 2 tolak 0, 2. 2 tolak 2, 0. Seterusnya turunkan pula digit 8 di sebelah digit 2 ini. Maka nombor ini dibaca sebagai 28. 28 bahagi 4. Kita cari 28 di bahagian bawah. Ya, ada 28. Di atasnya ialah 7. Dan di bawah tadi 28. Apakah langkah seterusnya? Ya, kita tolakkan kedua nombor ini.
Maka 8 tolak 8 sifar, 2 tolak 2 sifar, dan sifar ini kita tulis turunkan sahaja. Maka jawapannya ialah 157. Di sini ialah jawapannya. 628 bagi 4 sama dengan 157. Bagaimana sekarang? Dah jelas atau masih kurang jelas? Baiklah, jika masih kurang jelas, cikgu tunjukkan pula contoh soalan yang keempat. 2100 bahagi 7. Bermakna, yang pertama perlu bina jadual sifir 7, atas, bawah. Kemudian kita salin soalannya, 2100 di bahagian dalam dan kemudian 7 di bahagian luar. Pastikan lukis garis putus-putus atau garisan untuk memisahkan antara digit tersebut. Sekarang kita ada 4 bilik. Bilik yang pertama digit 2, bilik yang kedua digit 1, bilik yang ketiga digit sifar dan bilik yang keempat digit sifar. 1 bilik untuk 1 digit. Kita pergi kepada bilik yang pertama iaitu 2. 2 bahagi 7. Kita cari di bahagian bawah. Kerana 2 ini berada di bahagian bawah, kita cari 2 di bahagian bawah. Oh, nombor yang pertama pun telah bermula dengan 7. Bermakna tidak ada nombor yang boleh diambil sebagai hampir dengan 2. Kita tidak boleh mengambil 7 kerana 7 lebih dari 2. Jika berlaku keadaan begini, maka kita tulis sifar di bahagian atas dan sifar di bahagian bawah. Untuk bilik yang pertama, tolakkan 2 tolak sifar 2, turunkan 1 di sebelah 2. Nombor ini dibaca sebagai 21. 21 bagi 7, kita cari 21 di bahagian bawah. Ya, 21 ada. Di atasnya ialah 3. Maka tulis 3 di bahagian atas dan tulis 21 di bahagian bawah. Tolakkan kedua nombor ini. 1 tolak 1 sifar, 2 tolak 2 sifar. Turunkan pula sifar di bilik yang ketiga di sebelahnya. Sifar bahagi 7. Apa juga nombor bila kita melibatkan sifar bahagi dengan sifar, maka jawapannya ialah sifar. Sifar di bahagian atas dan sifar di bahagian bawah. Tolakkan, maka jawapannya pun sifar. Turunkan sifar yang terakhir di sebelahnya. Sekali lagi sifar bahagi 7. Sifar di atas, sifar di bawah. Tolakkan, sifar tolak sifar, sifar. Maka jawapannya 2100 bahagi 7 sama dengan 300. Sifar di hadapan ini tidak perlu dibunyikan. Seterusnya kita lihat pula contoh yang kelima. Hari ini cikgu ada banyak contoh soalan. Baiklah, untuk soalan yang kelima, 5045 bahagi 5. Bahagi 5 bermakna perlu sediakan jadual sifir 5. Atas, bawah. 2 darab 5, 5, 2 darab 5, 10 dan seterusnya. Kemudian salin soalan 5045 di bahagian dalam dan 5 di bahagian luar. Kita bina garisan putus-putus untuk meletakkan setiap digit dalam setiap bilik yang berasingan. Okey, kemudian kita lihat digit yang pertama. Dalam bilik yang pertama, 5 bahagi 5. Kita akan cari 5 di bawah. Di bahagian bawah, 5, 5, 5. Ya, ada 5. Dan di atasnya ialah 1. Maka tulis 1 di bahagian atas dan di bahagian bawah kita tulis 5. Tolak 5 tolak 5 sama dengan sifar. Kemudian turunkan sifar di sebelah jawapan tadi. Sifar bahagi 5, jawapannya ialah sifar. Dan di bawahnya sifar. Tolak, sifar tolak sifar, sifar. Terus turunkan 4 di sebelah sifar tadi. Sekarang 4 bahagi 5. Kita akan cari 4 di bahagian bawah ini. 4, 4, 4. Oh, tidak ada 4. Nombor yang pertama telah pun bermula dengan 5. Bermakna sekarang tidak ada nombor yang boleh dikatakan hampir dengan 4. Kita tidak boleh mengambil 5 kerana 5 lebih daripada 4. Apabila berlaku keadaan begini, bagaimanakah caranya? Ya, tulis sifar di bahagian atas dan sifar di bahagian bawah. Tolakkan 4 tolak sifar 4.
Kemudian turunkan 5 di tepi 4, di sebelah 4. Nombor ini dibaca sebagai 45. 45 bahagi 5, kita akan cari 45 di bahagian bawah. 45. Yes, ada 45. Atasnya ialah 9, maka tulis 9 di atas dan di bawahnya tulis 45. Seterusnya kita tolakkan. 5 tolak 5, 0. Maka jawapannya ialah 1009. Seterusnya kita akan lihat contoh soalan yang terakhir. Soalan yang ke-6. 7,216 bahagi 8. Bahagi 8, sediakan jadual sifir 8 atas dan bawah. Kemudian kita salin soalan. 7,216 di bahagian dalam dan 8 di bahagian luar. Sediakan garis putus-putus untuk meletakkan setiap digit dalam bilik yang berasingan. Okey, kita pergi ke bilik yang pertama. Itu bilik yang mempunyai digit 7 ini. Okey, 7 bahagi 8. Kita akan cari 7 dalam jadual di bahagian bawah. 7, tidak ada 7. Nombor pertama yang kita temui ialah 8. Tidak lagi perlu ke nombor yang seterusnya kerana nombor yang pertama pun telah bermula dengan 8. Sekarang, adakah kita boleh mengambil 8 sebagai nombor yang hampir dengan 7? Tidak boleh kerana 8 lebih daripada 7. Apabila berlaku keadaan begini, 7 tiada dalam sifir 8 dan tiada nombor yang hampir dengan 7, maka kita akan tulis di atas sifar dan di bawah sifar. Tolakkan 7 tolak sifar 7. Turunkan 2 di sebelah 7 tadi, maka nombor ini dibaca sebagai 72. 72 bahagi 8, kita cari 72 di bahagian bawah dalam jadual. 72. Ya, ada 72 di atas 9. Tulis 9 di atas dan di bawah 72. Tolakkan 2 tolak 2 sifar, 7 tolak 7 sifar. Jika kamu tidak mahu menulis sifar pun tidak mengapa di sini. Terus turunkan 1 di sebelah sifar tadi. Sekarang nombor ini dibaca sebagai 1. 1 bahagi 8. Kita akan cari 1 di bawah 1. Oh, sudah tentu tiada. Kita akan bertemu dengan 8 nombor yang pertama. Maka sekali lagi berlaku keadaan begini. Tiada 1 dalam sifir 8 dan tiada nombor yang hampir dengan 1. Maka di atas kita tulis sifar dan di bawah kita tulis sifar. Tolakkan 1 tolak sifar 1. Sifar ini tulis ataupun tidak ditulis, ini satu kesalahan. Terus turunkan 6 di sebelah 1 tadi. Okey, maka ini ialah nombor 16. Kita akan cari di bahagian bawah dalam jadual 16. Ya, ada 16. Di atasnya ialah 2. Maka tulis 2 di atas dan di bawah tulis 16. Adakah telah selesai? Belum selesai lagi. Kita akan tolakkan. 6 tolak 6. Sifar. 1 tolak 1. Sifar. Okey, maka jawapan yang kita peroleh ialah 902. 7,216 bagi 8 sama dengan 902. Baiklah, diharapkan melalui contoh-contoh soalan yang cikgu tunjukkan tadi, kamu dapat memahami bagaimana untuk menyelesaikan soalan operasi bahagi dengan menggunakan kaedah bentuk lazim. Yang penting, sila kuasai sifir. Kerana apabila kamu menguasai sifir, maka mudahlah untuk kamu untuk menjawab soalan operasi darab dan juga bahagi. Selamat belajar, selamat membuat latihan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.